Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. أحييكم جميعا بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Rakan-rakan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tazkirah ringkas pada petang ini saya ingin membawa berkaitan dengan salah satu kewajipan yang juga dititipkan bersama dengan pelaksanaan ibadat puasa di bulan Ramadan, iaitu membayar zakat fitrah. Jadi kalau katalah kita melihat kepada gandingan antara kefarduan zakat dengan kefarduan puasa, menunjukkan kepada kita di sini bahawa seperti mana Allah Subhanahu wa taala sering menggandingkan kewajipan zakat itu dengan kewajipan solat. Ini kerana zakat adalah merupakan satu daripada rukun Islam yang menjadi kewajipan ke atas setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Zakat terbahagi kepada dua kategori umumnya. Yang pertama, zakatul amwal, iaitu zakat harta, dan yang kedua, zakatul abdan ataupun lebih dikenali sebagai zakat fitrah. Kerana itulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala menggandingkan zakat dengan solat, kerana solat adalah merupakan ibadah badaniyah ataupun ibadat yang melibatkan fizikal, dan ianya mempunyai kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dalam menunjukkan hubungan kita yang melakukan solat dengan Tuhannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala zakat pula adalah merupakan ibadah maliyah, iaitu ibadat maliyah yang berkaitan dengan hak harta. Jadi pelaksanaan zakat menunjukkan kita telah menjalankan hubungan kita dengan masyarakat ataupun dengan manusia yang lain. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Dan apabila kita melihat di dalam ibadat puasa, juga seperti mana puasa itu merupakan ibadah badaniyah seperti solat, Allah Subhanahu wa taala juga memfardukan pada penghujung Ramadan itu kewajipan zakatul fitri yang perlu dibayar oleh seseorang Islam. Menunjukkan kepada kita sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Islam ini menjadi sebuah agama yang bukan hanya membawa umatnya itu untuk mementingkan, menumpukan pada hubungan mereka dengan Tuhan semata-mata, ataupun mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat tanpa ada kaitan dengan dunia. Tapi dengan pensyariatan zakat, sama ada digandingkan dengan solat ataupun dengan puasa, jelas kepada kita bahawa agama Islam yang suci ini juga amat mementingkan keseimbangan kehidupan dan keadilan sosial dalam kalangan penganutnya. Terutama ketika semua manusia sedang berlumba-lumba untuk mengumpulkan harta duniawi, harta kekayaan, yang mana hukumnya itu bukanlah haram, malah dalam beberapa keadaan dapat kita lihat yang mana Islam amat menggalakkan umatnya
supaya dapat mengumpul, mencari kekayaan di atas muka bumi ini yang halal, yang baik, yang mana disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Cuma di dalam setiap manusia, kita mencari kekayaan, kita harus ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan huwa al-khaliq ar-razzaq huwa al-mun'im. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, dia yang memberikan rezeki dan dia yang mengurniakan kenikmatan kepada hamba-Nya. Maka di sini melalui zakat, ia memberikan kepada kita satu mesej bahawa harta yang kita kejar, yang kita cari itu sebenarnya adalah merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bentuk aset kekal. Ia hanyalah merupakan satu pinjaman ataupun satu wadi'ah yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan bukan kepada semua orang tetapi kepada beberapa orang yang tertentu. Maka di sini jadilah orang kaya, dan ada di sana mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi orang miskin. Jadi oleh kerana harta ini adalah merupakan wadi'ah yang Allah Subhanahu wa taala letak kepada manusia sebagai pinjaman, sebagai amanah untuk diagih-agihkan kepada orang yang berhak di kalangan al-fuqara wal masakin. Maka sebab itu kita melihat di dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain jelas menunjukkan bahawa apa yang kita miliki ini adalah merupakan pinjaman dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut di dalam surah An-Nur ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikan kepada mereka daripada harta-harta Allah yang mana dia kurniakan kepada kamu, yang diberikan kepada kamu. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Infakkan, sedekahkan harta yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu sebagai khalifah, tukang jaga harta tu. Jadi daripada dua ayat ini menunjukkan secara tidak langsung bahawa apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya ada hak-hak golongan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita keluarkan, dan daripada sinilah orang kata apa, timbulnya apa itu yang dinamakan sebagai wajiban zakat. Sidang pendengar, penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan harta ni Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah uji, maknanya ada orang yang Allah takdirkan jadi kaya, dan sebahagian lagi, malah kalau kita tengok sebahagian besar lagi manusia ni Allah takdirkan mereka itu jadi miskin. Ya, menjadi miskin bukanlah satu kehinaan ataupun satu kelemahan. Jadi dengan zakat ini, ya, yang kaya dan juga yang miskin itu semuanya mendapat karunia, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jaminan kepada orang kaya sekiranya mereka menginfakkan, mereka mengeluarkan sedikit daripada harta mereka, mereka memberi dengan bayaran melalui zakat ataupun melalui sedekah dan juga pelbagai instrumen infak, Allah jamin. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ini kerap kali diulang-ulang di dalam ayat yang berkaitan dengan perintah gesaan untuk memberikan infak ataupun sumbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Al-ayah. Jadi
Allah Subhanahu wa taala minta memberi kepada orang yang memberikan sedekah dengan menggunakan term Allah nak berhutang. Siapa boleh tolong keluarkan? Allah nak pinjam sat. Ambil duit tu untuk diberi kepada orang miskin, al-fuqara wal masakin, ataupun kepada asnaf-asnaf zakat. Yang 8 itu Allah nak pinjam sat. Dan Allah namakan dia sebagai qardan hasanan. Walaupun dalam ayat yang lain Allah sebut apa yang ada kepada kalian itu adalah harta aku, milik aku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan azabnya, hukumannya kepada orang yang menyembunyikan harta yang tidak membayar zakat. Tapi untuk nak encourage orang umat Islam supaya membayar zakat itu, Allah menggunakan term al-qardu, hutang. Walaupun sebenarnya kita yang berhutang kepada Allah, tetapi Allah menggunakan istilah yang lunak, minta pinjam sat, ambil kejap duit kamu, berikan kepada al-fuqara wal masakin, tak luput. Dan Allah kata fayudha'ifu lahu adha'afan katsirah, Tuhan akan gandakan berganda-ganda, bukan satu kali ganda, adha'afan katsirah, maknanya mungkin 3 time, 4 time, 5 time, beberapa kali yang akan Tuhan gandakan. Sudah tentu apabila bayaran balik daripada Allah Subhanahu wa taala itu selain daripada pahala sidang pendengar dan penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akan ada gandaan pada aset ataupun material yang telah kita sumbangkan kepada golongan yang memerlukan. Maka kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah merupakan bukti. Bukti apa? Bukti kerelaan seseorang Muslim itu untuk nak menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa rezeki yang dia miliki itu hanyalah anugerah, hanyalah pinjaman, hanyalah merupakan wadi'ah untuk dijaga buat seketika ketika berada di atas muka bumi ini. Dan apa yang saya nak kaitkan di sini sesuai dengan tajuk tazkirah ini pada asalnya, iaitu zakat adalah pembersih jiwa. Jadi tadi telah diterangkan, telah dijelaskan tentang falsafah maqasid zakat dalam kehidupan umat Islam. Jadi zakat juga memainkan banyak peranan sebenarnya, tetapi kita highlightkan dalam sesi ini peranan penting zakat itu adalah untuk mentathhirkan ataupun mentazkiyahkan jiwa hati umat Islam secara keseluruhan. Perlu kita ingat bahawa zakat ini memainkan peranan sebagai tutahhiruhum wa tuzakkihim. Walaupun di dalam ayat dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli alaihim, al-ayat. Tapi sebenarnya zakat ini secara tidak langsung dia juga memainkan peranan untuk mentadhirkan selain daripada hati jiwa orang-orang kaya, juga di kalangan al-fuqara wal masakin. Bukan bermakna orang miskin, orang susah itu hati mereka sentiasa berada di dalam keadaan bersih, suci. Tidak sebenarnya. Hati mereka juga perlu dibersihkan. Kita yang mungkin Allah tak kurniakan harta yang banyak, duit melimpah ruah di dalam bank, dalam akaun, tak ada apa, cuma apa yang ada pada diri kita, sama ada kita sederhana, kita B40, ataupun orang kata T20 ni, orang kaya lah, ataupun kita kata M40, B40. Jadi kita duduk dalam situasi golongan marhain, bukan bermakna hati kita tidak perlu disucikan ataupun dibersihkan. Jadi zakat seperti yang saya katakan tadi, dia berperanan untuk membersihkan jiwa orang kaya. Macam mana? Membersihkan jiwa orang-orang yang senang, orang yang kaya itu daripada penyakit
kikir, kedekut. Kalau orang utara dia sebut, orang kata apa, tak hidung masin. Dah lah kedekut, tak hidung masin, tak tahu macam mana boleh tak hidung masin tu. Nak tunjuk kata, bakil kedekut. Sungguh, nak harta, kumpul ada. Lepas tu, dia seronok simpan, dia tak mau belanja. Jadi begitu. Jadi penyakit kita bila kata Tuhan bagi kepada kita harta, ya bila kata ada, memang siapa pun Tuhan akan uji. Bila dapat, sayang untuk kita nak keluarkan. Ya, kalau katalah kita tak berkira dengan anak isteri kita, keluarga kita, mungkin kita berkira dengan orang lain. Jadi sifat kikir, apa yang kata aku bekerja penat, kumpul duit bekerja. Kan? Dulu belajar susah, ulun belajar jaya. Kan? Daripada satu stage ke satu stage, bila kata naik jadi pengarah Perdana Menteri. Kan? Bila kata dah kaya dah, jadi apa yang kita dapat itu adalah hasil daripada usaha kita. Jadi kita nak bagi, kita nak keluarkan kepada orang lain tu, dia main satu perasaan tu kata yang dulu orang ajak mengaji, yang tak mau mengaji. Dah segan. Lah ni baru tahu kata susah. Pasal apa aku nak berikan? Jadi dia main perasaan itu. Ya, sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi hak ni ya, zakat memainkan peranan untuk nak bersihkan hak tu. Hak dah dapat dah banyak dah. Kalau gaji kita 10,000, dengan gaji kita 5,000, kita tetap makan saiz hidangan yang sama. Kita tetap memakai pakaian dengan ukuran saiz yang sama. Dan tak ada beza pun. Bila kata kita kaya, bukan bermakna kita kena pakai baju besar. Melainkan kalau kata badan kita buncit, gemuk. Sebab apa? Sebab duit banyak. Tapi biasanya orang yang duit banyak ni, kalau kita perhati, makannya tak banyak dah, sikit dah. Kena kencing manis, blood pressure, heart attack dan sebagainya, tak boleh makan pun. Tapi sifat kikir itu akan tetap ada. Sehingga manusia itu masuk ke dalam kubur. Jadi sebab itu, zakat adalah bertujuan untuk nak clearkan, bersihkan daripada afatis syuhi wal bakh. Daripada penyakit kedekut, kikir, bakhil. Macam mana pula peranan zakat di dalam membersihkan jiwa orang miskin? Jadi kita nampak jelas, zakat juga secara tidak langsung dapat membersihkan hati orang yang susah, orang yang al-mahrumin daripada kekayaan ni. Maknanya dicabut, dibersihkan hati dia daripada penyakit dengki, penyakit hasad apabila dia melihat orang kaya. Kita pun sebenarnya, ya, bila kata Tuhan uji kita dengan kita melihat, ya, jiran sebelah rumah kita, kawan-kawan kita naik pangkat, bagi kepada mereka kurniaan, kekayaan. Dahlah mak pak senang, kerjaya pula mudah. Kita ni sudahlah ibu bapa kita, ya, mungkin orang biasa, orang susah, kerja pula, kerja teruk pada orang, kan? Tapi bayaran yang kita terima itu tidak setimpal. Jadi kerana itu dia main perasaan rasa tak adil, rasa dengki, rasa susah hati, ya. Pasal apa? Dia hidup senang, kan? Mungkin kadang-kadang kelulusan sama, tetapi dia punya laluan rezekinya itu berbeza-beza. Maka kerana itu, apabila orang kaya mengeluarkan zakat, maka dia telah cuba untuk membuktikan yang ianya tidak ada perasaan kedekut, ya, kikir, bakhil. Manakala orang miskin apabila dia menerima zakat, maka secara tidak langsung zakat itu membersihkan diri dia. Mungkin sebelum ni dia salah faham pada orang kaya, duk ingat kawan tu kedekut. Nampak muka tu kadang-kadang garang, senyum dak, tapi rupa-rupanya pemurah. Rupa-rupanya seorang yang dermawan. Jadi dengan sumbangan yang diterima itu dapat membersihkan kekotoran, su'zon, dengki, tak puas hati, apa yang ada di dalam hati. Maka dengan secara tidak langsung, ya, orang kaya akan dilipat gandakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, manakala orang miskin juga, ya, akan menerima dalam keadaan yang baik, dan penyakit-penyakit dengki, penyakit-penyakit hasad dalam masyarakat ini akan berakhir. Punca kenapa kau berlaku? Kita kata kes curi, kes ragut, kes rompak,
pecah rumah. Sebab apa? Kerana kemiskinan. Kan? Orang kaya dia tak rompak. Orang kaya cara dia manipulate duit dahsyat. Kan? Dia tak rompak takat 1,000-2,000 gelamah. Kan? Dia rompak duit negara tu. Dahsyat apa? Jadi hak-kes yang berlaku dalam kalangan masyarakat tu sebenarnya berpunca daripada apa? Berpunca daripada kemiskinan. Dan jika kemiskinan ini dapat diatasi dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan segala pemberian-pemberian yang datang daripada suci hati orang kaya, maka orang miskin mereka tidak akan bertindak, tidak akan melakukan apa-apa kepada orang kaya. Kan? Yang menjadi sasaran dalam rompakan curian ni biasanya orang kaya. Buat apa kita masuk merompak mencuri rumah orang miskin? Tak ada apa. Cuba bayangkan jika agihan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu diagihkan dengan baik dalam masyarakat, sudah pasti penyakit-penyakit sosial yang menjadi wabak barah dalam masyarakat yang berpunca daripada kemiskinan. Kemiskinan ini adalah kembar kepada kekufuran. Iza ja'al faqru ja'al kufru. Sebab apa? Sebab Tuhan boleh uji. Tuhan uji dengan kekufuran, manusia sanggup untuk meninggalkan agama. Sama ada meninggalkan Islam ataupun meninggalkan keyakinan, kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaminkan rezeki. Jadi zakat berperanan di sini melalui proses tathhirul qulub wa tazkiyatuha ke kalangan orang kaya, kalangan orang miskin, sehingga dapat mewujudkan mazahir, kita kata macam elemen kasih sayang, tarahum, ta'atuf, kasih sayang dan juga kecintaan dalam masyarakat. Orang kaya akan bekerja kerana dia yakin dengan dia memberikan sesuatu dia akan dapat pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah yang janji, bukan kerajaan yang janji, bukan ahli politik yang janji, bukan bapa yang janji, bukan pensyarah yang janji, tetapi yang janji itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang miskin, mereka akan sentiasa mendoakan limpahan karunia, kerahmatan kepada orang kaya. Sebab apa? Sebab mereka tahu apabila orang kaya mendapat nikmat, nikmat itu akan sampai kepada mereka. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kaitan dengan harta ini dia tidak boleh berada dalam satu pihak, berlegar kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tak boleh. Harta ini dia hanya berputar, berlegar dalam satu circle saja, iaitu di kalangan orang kaya. Dia perlu berlegar dalam kalangan masyarakat. Jadi di sini dalam kesempatan beberapa hari lagi sebelum kita menyambut Aidilfitri, saya ingin menganjurkan agar kita sama-sama untuk membayar zakat fitrah mengikut kategori berdasarkan kepada kemampuan kita, apa yang kita makan, apa yang kita guna. Kalau kata di Selangor ini maknanya ada 3 kategori kadar zakat fitrah, iaitu RM7, RM14, RM21. Dan jangan risau jika kita bayar lebih itu, dia adalah tambahan sedekah daripada zakat yang telah menjadi fardu ke atas kita. Jangan bayar kurang, bayar lebih, tidak mengapa. Dan tidak memadai sekadar dengan zakat fitrah. Dalam kesempatan yang terakhir 10 Ramadan ini, kita cuba sama-sama untuk memperbanyakkan selain daripada sedekah, iaitu instrumen-instrumen infak, seperti wakaf, seperti hibah, seperti hadiah, sedekah-sedekah, yang mana kesempatan yang kita perolehi di bulan puasa ini tidak akan dapat diperolehi lagi pada bulan-bulan biasa. Antaranya infak untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin, sebagai contohnya, untuk membantu mereka memperolehi
selain daripada keperluan untuk iftar, sahur dan juga kelengkapan untuk sama-sama mereka bergembira menyambut Aidilfitri bersama dengan kaum keluarga mereka, seperti mana kita umat Islam, kita yang berada di Malaysia dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang Tuhan berikan sedikit, orang kata apa, kesenangan, tanpa ada kita kata gangguan-gangguan. Kalau kata kat sini bunyi mercun gitu saja, bukannya bunyi mortar, bunyi bom, bunyi peluru berpandu dan sebagainya. Jadi semoga kita sama-sama mengambil peluang yang terakhir dalam kesempatan terakhir di bulan Ramadan ini untuk kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita melalui pembayaran zakat, sedekah, infak, dan yang pentingnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita berikan itu adalah merupakan aset sebenar yang kita simpan untuk bekalan kita ke akhirat. Harta kita yang banyak, Tuhan bagi yang banyak tu kita simpan kat dunia ni sebenarnya tak bawa pergi ke sana. Kita terlupa. Sepatutnya yang Tuhan bagi kita simpan untuk deposit kita bank akhirat, yang mana sudah pasti kita akan mendapat ganjaran seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai umat yang bersolat, umat yang berpuasa, di samping kita menjadi umat yang berzakat. Maka kerana itu kita akan memperolehi insya-Allah hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang serba kekurangan, kelemahan datang daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.